Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya alhamdulillah Atuk sudah berjaya mengeluarkan produk sunnah Rasulullah, iaitu perfume Kasturi. Nama brand Atuk Kasturi Duha. Kasturi Duha. Jadi alhamdulillah amat menarik mengenai wangi-wangian ini, sebab Rasulullah amat suka kepada wangi-wangian. Amat suka kepada wangi. Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Malaikat suka kepada wangi-wangian. Allah Subhanahu Wa Taala juga suka kepada wangi-wangian. Jadi Atuk memilih dalam berdakwah ini, dalam berkongsi untuk mengumpul pahala seberapa banyak apa yang kita lakukan, semoga mendapat mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat rugilah kita menggunakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu di dunia ini tetapi tidak mendapat redha daripada Allah ataupun tidak mendapat ganjaran atau pahala, cuma kita mendapat faedah di dunia sahaja. Itu penting. Macam kita kata perfume, mana-mana perfume pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tidak kena cara penggunaannya, maka hanya dapat bau sahaja, pahala tidak dapat. Salam tu, ya Wan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Atuk sihat. Kasturi Kijang kau tu. Atuk tukar nama sikit. Sebab Kasturi Kijang tu common sangat. Jadi Atuk tukar kepada Kasturi Duha. Memang Kasturi Kijang lah, Kasturi Duha. Sebab sempena dengan waktu duha, Atuk sentiasa bercakap tazkirah waktu duha. Jadi dengan harapan sesiapa yang nak solat duha, gunakanlah sedikit perfume kasturi. Sebab Allah suka kepada bau wangi, Rasulullah suka kepada bau wangi. Sehingga ada satu ketika Rasulullah tidak membenarkan orang yang bau tidak wangi masuk dalam masjid. Bau tidak wangi, tak boleh masuk masjid, kena mandi dulu, pakaian kena bersih, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kelebihan-kelebihannya apabila kita menggunakan wangi-wangian. Ya, Adi Yus, Assalamualaikum tu. Apa khabar? Khabar baik. Untuk rawat gangguan bolehlah tu, InsyaAllah. Tapi cara pemakaiannya tu penting. Cara penggunaan itu penting. Dari segi kasturi, memang kasturi ini pilihan Rasulullah. Pilihan Rasulullah. Tapi kaedah pemakaian itu penting. Kena ada selawat sedikit. Nawaitu lillahi ta'ala itu penting. Kita pakai kerana Allah SWT. Kita pakai kerana sunnah, mengikut sunnah. Kita sayang kepada Rasulullah. Kita buktikan. Buktikan dengan menggunakan sunnah-sunnah. Apa yang Rasulullah suka, itulah yang kita lakukan. Itu kita lakukan. Jadi dalam soal wangi-wangian ini, sebab wangi-wangian ini agak unik dalam Islam. Agak unik. Agak unik. Dia tak ada istilah boros dalam membelanja untuk beli wangi-wangian. Sehingga Rasulullah kata, kau boleh belanja 1/3 daripada pendapatan kau untuk beli wangi-wangian. Tidak ada istilah boros wangi-wangian, terutamanya bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu yang penting. Sebab kaedah wangi-wangian ini adalah kaedah yang memang diambil berat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah. Macam mana nak beli tu? Excited ni. Pergi ke TikTok, tekan back tu, ada Atuk di situ. Ada Atuk dah jual, dah buka di kedai di TikTok. Bagi special discount. Harga biasa, memang harga biasa ialah RM29, 10 ml. Tapi apabila Atuk bagi ke TikTok, sebab Atuk nak senang, RM19 saja. RM19. Jadi dia boleh digunakan untuk family, untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak. Tapi Atuk nak mengambil kesempatan pada ini pelancaran pagi ini, insya-Allah semoga mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nawaitu lillahi taala ialah untuk berkongsi supaya menggunakan perfume ini amat ditekankan oleh Rasulullah. Perfume terutama yang disukai oleh Rasulullah ialah perfume yang berbau kasturi. Yang berbau kasturi. Jadi ada shop di tepi tu, Atuk pun tak pandai lagi bagaimana nak keluarkan beg kuning. Tak pandai lagi. Sepatut keluar beg kuning, boleh terus apa ni
lihat dan boleh buat purchase. Ya, insya-Allah. Jadi untuk pelancaran ini memang diskaun daripada RM29, diskaun RM10, RM19 saja. Tapi dari segi atuk pelancaran ini, pemilihan ini, selain daripada atuk bercakap mengenai tazkirah dua apa semua, jadi keberkatan dengan nama duha itu sendiri. Tak jumpa beg ni tu. Nanti atuk bagi tahu macam mana nak jumpa beg. Macam mana nak jumpa beg. Atuk kena cari dulu. Bagaimana nak pick up beg tu. Ni first time buat ni Wan. First time buat. Nanti atuk tanya anak macam mana nak buat. Macam mana nak buat. Jadi you can pin comment now, tapi comment tap a comment to pin. Moderator can do this too. Bukan tiba komen insya-Allah. Insya-Allah. Nanti atuk check Wan. Nanti atuk check macam mana nak keluarkan beg tu. Keluar beg. Tapi kalau untuk atuk dia ada keluar shop juga di sini. Keluar shop add your product to lecture. Add product lecture during. Okay. Okey, atuk telah add produk tu. Dah. Itu dah add dah. Dah add dah, nanti cakap ya. Kejap kita tengok. Pin kan. Okey, pin kan. Okey, pin kan. Okey. Sekejap lagi, okey. Atuk dah pin. Kalau dekat apa ni atuk punya ni, atuk punya apa ni wall ni dia dah keluar dah keluar apa ni tapi macam mana nak keluarkan beg kuning. Macam mana nak keluar beg kuning. Macam mana nak keluarkan beg kuning tu ya. Boleh tak boleh tengok ada shop tu, ada macam beg tu, cuba tengok. Cuba tengok, boleh tengok tak Wan? Okey, atuk sambung lagi dalam buah bicara sementara kita apa ni mendapat membetulkan apa ni sistem-sistem ni. Sebab atuk suka cara TikTok. Cara TikTok ni mudah, senang, tepat dan insya-Allah tidak ada kesilapan. Zero mistake. Zero mistake. Okey. Dari segi Wan, alhamdulillah satu produk sunnah lagi keluarkan untuk umat Islam tanpa was. Semoga Allah merahmati. Amin. Terima kasih Wan. Itulah matlamat kita. Okey. Idea untuk mengeluarkan produk wangi-wangian sunnah ini, pertama sekali ialah tidak lain tidak bukan beg kuning dah keluar tu. Alhamdulillah beg kuning dah keluar. Dah keluar dah Wan punya ni. Jadi pertama sekali ialah nawaitu lillahi ta'ala. Itu yang penting Wan. Pertama sekali kita kena niat, aku pakai wangian-wangian ini kerana aku nakkan pahala sunnah. Itu permulaan sunnah. Barulah kita dapat, bukan sahaja kita dapat wangi, tapi kita dapat pahala. Sebab tu tagline produk atuk ialah bau wangi dapat pahala. Bau wangi dapat pahala. Bagaimana nak dapat bau wangi? Buka tudung, spray. Spray. Kemudian sebelum spray ataupun semasa spray tu niat, aku guna kasturi ini kerana sunnah Rasulullah, dapat pahala. Jadi bau wangi dapat pahala. Jadi itulah pentingnya dalam soal penggunaan. Nawaitu, niat tu. Apa pun yang kita buat mesti kena ada niat. Terima kasih Wan. Terima kasih banyak. Mesti niat itu mesti betul. Dan untuk makluman Wan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga barakah di atas pembelian kasturi itu. Satu lagi untuk maklum bagi rakan-rakan kita yang apa ni, kita sudah menghadapi hampir hari raya. Jadi atuk rasa dalam minggu ni boleh hantar lagi insya-Allah. Kalau seminggu sebelum raya tu wallahualam, kita akan tengoklah macam mana. Lagi ni pun. Jadi apa yang penting ialah cara penggunaan. Atuk nak kongsi juga ialah cara penggunaan. Jadi apabila kita buka tudung itu, cara penggunaannya ialah kita cari nadi. Jangan banyak spray, jangan sekali-kali spray di jangan sekali-kali spray di baju pakaian. Jangan. Pertama sekali membazir, yang kedua bau tidak lama, yang ketiga merosakkan pakaian. Ada orang tak boleh lagu tu, tidak aman. Tidak boleh diamalkan seperti itu. Jadi kita apabila
terutama kasturi yang pekat ni, kasturi ni ialah kita cari nadi. Nadi ni ada di tangan kita, kiri kanan ada nadi. Di belakang telinga, di belakang telinga ni ada nadi, belakang telinga kiri kanan. Kemudian di atas tetek kita ni, atas ni, titik sini, kemudian di perut, kiri kanan perut. Zigzag dia panggil, zigzag. Jadi itulah tompok-tompok yang sikit je. Selagi kenapa denyutan, perlunya perfume itu diletak di denyutan nadi, sama ada di sini ataupun di sini. Kerana setiap kali nadi itu berdenyut, dia akan menghentak keluar bau kasturi. Bau kasturi itu berdenyut gitu. Macam dia hembus bau kasturi. Hembus bau kasturi. Itu kaedah penggunaan ni. Atau akan berkongsi daripada masa ke semasa. Ini bukan quote of the day. Quote of the day belum lagi. Quote of the day. Hari ni kita main sunnah dulu. Kita cerita hal sunnah dulu. Jadi penggunaan pula bagi suami, dia boleh guna heavy. Macam Rasulullah memang dia guna heavy perfume. Rasulullah kalau dia lalu satu lorong, apabila orang lalu lorong itu, dia tahu ini Rasulullah sudah lalu lorong ini. Satu, itu kehebatan Rasulullah. Satu lagi, Rasulullah tangan dia, apabila dia pegang anak yatim ataupun dia borak-borak dengan budak-budak tu balik rumah, ibu bapa dia bau tangan Rasulullah tu. Bau kasturi dan bau wangi Rasulullah itu sendiri. Sampai dia kata, oh kau telah disentuh oleh Rasulullah ya. Sampai tahap tu. Itu Rasulullah. Tapi bagi laki-laki boleh guna heavy, tetapi bagi wanita kena guna mild. Very mild. Very mild. Inilah Atuk nak berkongsi sedikit mengenai perfume ini. Jangan kita niat pakai perfume nak memikat orang. Itu sudah jadi hukum haram. Haram. Nak memikat orang. Lelaki nak memikat perempuan, perempuan nak memikat laki-laki. Haram. Sehingga dikatakan zina. Zina. Muqaddimah zina. Muqaddimah zina. Haram. Wala taqrabuz zina. Jangan kau menghampiri kepada zina. Jadi, Atuk nak berkongsi sangat. Atuk tengok banyak elan-elan dia buat. Bila pakai minyak wangi ni, perempuan lalu pun dia akan berpaling macam ni. Itu haram. Niat itu haram. Bau wangi dapat. Betul? Bau wangi dapat. Tetapi perbuatan itu haram. Terutama wanita. Kalau wanita pakai kerana untuk dibau oleh lelaki, maka pekerjaan itu seperti seorang pelacur. Itu sunnah tu. Itu ada hadis semua tu. Bukan Atuk reka-reka, tidak. Tapi Atuk nak bagi penjelasan di sini supaya kita jangan melampau. Jangan melampau dalam membuat kempen dan sebagainya. Supaya kita mengikut syariah, patuh syariah. Jangan main-main. Dalam kita mengguna bau-bauan yang wangi, mengikut sunnah, apa yang Rasulullah buat. Tapi dalam masa yang sama kita nak pahala, bukan kita nak dosa. Bahkan kalau tak dapat pahala, dapat bau saja pun kita rasa dah rugi. Kenapa dapat bau saja? Kerana kita tidak niat lillahi ta'ala. Aku menggunakan perfume hari ini, inilah kegemaran Rasulullah. Inilah sunnah Rasulullah. Dapat pahala. Dapat pahala. Selagi ada bau sampai ke petang, pagi sampai ke petang, insya-Allah kita dapat pahala. Dan apabila kita pakai minyak kasturi ini, minyak wangi kasturi ini, perfume kasturi ini, ialah dia kegemaran malaikat, kegemaran Rasulullah dan kegemaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menggemari kepada bau-bau wangi. Sebab bau wangi ini bau syurga. Dalam syurga tak ada busuk. Tak ada busuk. Dalam syurga tak ada berak-berak ni, tak ada. Tai-tai telinga, tai hidung tak ada. Dalam syurga wangi. Wangi. Jadi wangi itu adalah ciri-ciri syurga. Ciri-ciri syurga. Ciri-ciri syurga. Jadi kita pakai wangian ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Impak direct yang kita dapat. Impak direct daripada badan kita berbau kasturi ini ialah kita rasa aroma dia, kita rasa bersemangat, kita rasa confidence, kita rasa lebih meyakinkan kita. Lebih meyakinkan kita. Dan kita akan dapat feedback kemesraan kita bersama dengan dalam komuniti dan sebagainya. Di antara terutama sesama lelaki. Sama lelaki. Jadi kalau pergi meeting kita pakai apa semua, sama ada orang suka tak suka itu terpulang. Sebab kegemaran masing-masing. Perfume ni banyak dimakan. Macam-macam perfume. Macam Atuk punya ni sah solat. Jadi ada orang suka dan suka, itu biasa.
Itu biasa. Bahkan bau Rasulullah pun ada orang tak suka. Tak suka. Tapi di antara kelebihan kita menggunakan kasturi ini juga ialah syaitan tidak akan mendekati, insya-Allah. Sebab syaitan tidak suka kepada bau-bau Rasulullah. Syaitan tidak suka. Jadi untuk anak-anak nak tidur malam, gunakanlah tidur malam, atau anak-anak nak pergi sekolah, gunakan sikit saja. Letak di telinga anak-anak, sikit je. Sikit je bau wangi. Anak kita akan fresh, rasa segar, mudah digauli oleh rakan-rakan dan sebagainya. Untuk laki-laki lah. Untuk lelaki. Untuk lelaki. Jadi itulah faedah-faedah yang diperolehi. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak pernah tolak apabila orang memberi hadiah perfume. Rasulullah tak pernah tolak. Dalam sejarah hidup Rasulullah, dia tidak pernah tolak orang yang menghadiahkan perfume. Perfume dia tak pernah tolak. Dan Rasulullah sentiasa kata dalam hidupnya dia suka kepada 3 perkara. 3 perkara. Pertama, Rasulullah suka kepada wanita. Rasulullah ni suka kepada wanita. Yang kedua, Rasulullah suka kepada perfume. Wangi-wangian, perfume. Amat disukai oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah Rasulullah suka solat. Sebab nikmat dalam solat itu cukup manis. Nikmat dalam solat. Itulah 3 perkara. Kesukaan Rasulullah dalam seharian dia pakai. Rasulullah berwangi-wangian 24 jam. 24 jam. Masa nak solat terutamanya never miss. Mesti guna perfume. Sebab apabila kita solat menggunakan perfume, maka khusyuk kita akan berbeza. Khusyuk kita. Sebab kita sudah memenuhi SOP, kriteria untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian bersih, cantik. Bersih, cantik. Kemudian badan kita bau wangi. Allah suka bau wangi. Allah suka wangi. Malaikat, roket dan atik. Malaikat ni dekat dengan kita ni. Kiri kanan kita ni. Dua orang ni. Dia juga suka wangi. Dan syaitan menjauhi kita. Jadi kita solat lebih khusyuk. Lebih rajin. Jadi atuk menggunakan botol atuk ni ialah shape 4 persegi. Supaya apabila letak di lantai, dia tidak bergolek. Atuk sudah mengambil kira dari segi safety. Supaya botol ini apabila letak tidak bergolek. Kalau botol bulat, dia berguling-guling jatuh pecah. Tapi kalau yang ni letak tu, dia tidak bergerak dah. Sebab apabila nak letak berdiri, tapak dia tak besar sangat. Jadi atuk pilih botol yang macam ni untuk safety. Jadi kalau letak di atas almari, di atas mari make up pun semua, dia melekat situ. Melekat, duduk elok situ. Kasturi 2. Satu. Yang kedua, atuk memilih 10 ml ni ialah penggunaan yang mampu milik. Satu. Yang kedua, 10 ml ni senang dibawa. Nak bubuh dalam beg boleh, nak tak dalam kereta boleh, senang dibawa. 10 ml. Mungkin bila ada request besok, mungkin kita akan buat botol 30 ml dan sebagainya. Dan atuk juga memilih tagline atuk, bau wangi dapat pahala. Apabila orang menggunakan, sesiapa sahaja rakan-rakan atuk di sini menggunakan kasturi duha, sebut saja kasturi duha related dengan duha. Itu penting. Sebab apabila sesuatu yang kita buat mesti related dengan perkara-perkara yang berfaedah kepada kita. Dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang terfaedah. Jadi kalau kita rasa tak bau kasturi duha atuk ni. Aku tak solat lagi ni. Aku tak solat duha lagi ni. Pergi solat dulu. Kemudian spray kasturi duha. Spray sikit je. Very minimum. Kita spray itu untuk malaikat hidup bau. Untuk Allah hidup bau. Bukan untuk orang sekeliling semata-mata, tidak. Kita buat untuk diri kita supaya diri kita disukai, digemari, dan diri kita didekati oleh orang yang baik-baik, didekati hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan solat. Jadi sembang-sembang pagi hari ini belum lagi masuk quote of the day, tapi kita sembang pasal perfume kasturi duha. Kasturi duha. Ada orang bertanya kenapa pilih kasturi duha tu? Kasturi pertama adalah itulah pilihan wangian yang paling digemari oleh Rasulullah. Jadi siapa yang menggunanya dengan niat kerana nak mengikut sunnah Rasulullah, dapat pahala.
kita dalam semak ibadah ini, kita kena ambil kira dari segi dapat pahala. Apabila kita buat, mesti kita kena ambil kira dapat pahala. Tapi bagi orang yang tiada ada niat atau menggunakan perfume yang tidak halal, wanginya terpulang, orang suka betul suka tak kira, tapi dia pakai perfume tidak halal, banyak alkohol dan sebagainya, menyebabkan dia hanya dapat wangi saja, tapi dia tidak mendapat pahala. Sebab tu tagline Kasturi Duha, siapa beli nanti atuk postkan nanti, ialah bau wangi dapat pahala. Jadi bau wangi kita itu dapat pahala. Dapat pahala. Sembah hari ini, jadi bagaimana kita bagi siapa yang berminat untuk beli, terutama orang yang sudah ada TikTok ni, itulah beg kuning itu, you klik di situ, belilah di situ direct dengan harga yang special. TikTok suruh bagi harga special daripada RM29, dia bagi kad sehinggalah RM19. Kita ikut je lah, itu peraturan dia kan. Tapi nawaitu lillahi ta'ala ataupun ialah untuk berkongsi dakwah. Wangi itu ialah dakwah. Wangi itu ialah dakwah Islamiah. Wangi itu adalah karakter pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah bau busuk. Bahkan badan peluh Rasulullah itu wangi, bahkan lebih wangi daripada kasturi. Ada satu ketika isteri Rasulullah Salamah, semasa Rasulullah tidur, lengan Rasulullah ni berpeluh. Masa Rasulullah tidur, lengan Rasulullah ni berpeluh. Maka Salamah sapu peluh tu, ambil peluh. Maka apabila Rasulullah terjaga, dia kata, Salamah kata, aku nak mengambil wanginya peluhmu ya Rasulullah. Jadi Salamah menggunakan perfume peluh Rasulullah itu sebagai wangi-wangian dia. Itu hebatnya Rasulullah. Hebat Rasulullah. Hebat. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Jadi kenapa atuk memilih produk ini? Produk ini iaitu atuk namakan Kasturi Duha. Selain daripada related dengan solat sunat duha, walaupun boleh digunakan juga untuk tahajud, mana-mana solat, qabliyah, ba'diyah, semua boleh. Tapi oleh kerana atuk rasa duha ini begitu dekat di hati, sebab atuk bermula bagi tazkirah apa semua sentiasa waktu duha. Waktu duha, cuma waktu berbeza sikit. Dulu pukul 8, kemudian 8.30, kemudian pukul 9, sekarang mulai pukul 10 macam tu lah. Tapi pukul 10 ni nampak gaya agak melekat lah. Sebab pagi atuk boleh buat kerja lain lah. Kerja lain. Jadi pukul 10 itu insyaAllah, kalau lewat pun tak banyak. Macam hari ni awal sikit lah, sebab nak memperkenalkan Kasturi Duha. Kasturi Duha. Boleh buat tempahan direct dengan beg kuning yang ada tu, direct dengan TikTok. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan pahala ekstra? Pahala ekstra sebagai sedekah. Atau begitu yakin bahawa dengan jumlah pembayaran RM17 atau RM19 ini adalah boleh jadikan bahan sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Apa maksudnya? Maksudnya beli satu, letak di masjid ataupun di surau, ataupun di surau pejabat, ataupun di tempat solat di pejabat. Letak satu, letak situ, wakaf, free for all. Jadi siapa nak dia guna, siapa yang guna, kita akan mendapat pahala berpanjangan. Bayangkan, lebih-lebih lagi yang cantiknya, yang hebatnya, orang spray kerana nak solat. Jadi siapa yang nak bersedekah kepada masjid, selain daripada beli simen, selain daripada beli selipar yang atuk selalu kongsikan, selain daripada beli cat, selain daripada bayar bil elektrik, boleh juga beli perfume ini. Sebab kita harus ingat, walaupun RM19 itu tidak mahal kepada setengah orang, tapi orang kampung tak mampu beli. Makna dia tidak wangi badan dia. Jadi kalau kita sedekah kepada dia satu, terutama dekat hari raya ni, kita sedekah kepada family dia satu, maka bau kasturi lah family dia hari itu. Itu jadi makna sedekah kita tu amat bermakna. Kadang-kadang RM19 apa sangat boleh dibeli, RM19 kan. Dan dia pun akan, kalau kita bagi cash RM19, maka dia beri keutamaan kepada untuk membeli makanan, benda-benda macam tu. Tapi apabila kita bagi perfume, dia terus guna perfume, bau wangi, jadi dia berhari raya pada hari berkenaan. Ini yang penting. Jadi maknanya perfume ini boleh dibuat sedekah, sama ada untuk masjid,
untuk masjid kasturi duha, ataupun boleh buat sedekah untuk musalla, boleh musalla, letak di musalla, ataupun di musalla pejabat, boleh musalla pejabat, orang letak situ, kasturi duha, aku nak solat duha, macam tu, kasturi duha. Dan kepada gelandangan yang tidur di kaki lima apa semua tu, bagi kat dia satu, biar dia bau wangi juga. Dah lah tak mandi berminggu-minggu. Biar dia bau wangi, bagi satu kat gelandangan. Kat gelandangan, jangan bau busuk. Bila dia bau busuk, maka dia suka dihampiri oleh syaitan. Dan banyak benda-benda yang tak elok lah akan berlaku. Jadi kita cuba sedekahkan dia. Begitu juga family di kampung. Family di kampung, kita sedekahkan kasturi duha. Perfume kasturi duha dari kampung. Dari kampung. Jadi boleh, kalau nak beli banyak-banyak, letak, kalau ada 5 masjid, satu di masjid, 5 masjid, 5 botol kasturi duha, dan setiap masjid itu akan berbau. Memang di masjid sudah banyak. Atuk pun di masjid dekat rumah atuk ni pun ada orang letak apa semua. Dah letak. Dan kita boleh ambil perkongsian juga. Selain daripada kita meletakkan Al-Quran, ada orang wakaf Al-Quran, okey, kita wakafkan perfume kasturi duha. Apabila dia orang pakai, dia orang guna, maka kita akan mendapat pahala. Sebab kita letak kasturi duha, lillahi ta'ala, inilah sedekahku. Sedekahku untuk jemaah di masjid ini. Dia ambil. Ada juga orang kata, Tok, nanti dia ambil balik. Dia ambil balik pun tak apa, sebab kita dah sedekah. Pahala tetap dapat kepada kita. Kalau dia balik, mesti dia pakai kan, letak di rumah. Kat rumah. Sebab kalau kita tak letak di masjid, setengah tu, kita dah bagi kat orang juga. Alhamdulillah tu, saya dah bayar online sebotol dulu. Saya beli dulu tu. Terima kasih Wan. Semoga mendapat rahmat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Satu rumah, satu perfume kasturi duha. Satu rumah, satu perfume kasturi duha. Sebab kasturi duha ini adalah related dengan ibadah. Kasturi duha ni, kadang-kadang anak-anak muda sekarang kalau bau kasturi duha, Allah, tak senang. Kita kena didik anak-anak kita daripada kecil lagi. Saya, cucu-cucu saya ni, saya didik dengan bau kasturi duha. Sebab apa? Kasturi duha ni related dengan ibadah. Related, dia ada ibadah. Mana orang solat, orang zikir, orang baca Quran, orang berada di atas sejadah, memang dia akan menggunakan kasturi duha. Jadi bau kasturi duha itu adalah bau ibadah. Sebab apa? Sebab Rasulullah juga menggunakan kasturi. Bauan kasturi. Jadi ini adalah kaedah kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak fadilat-fadilatnya mengenai kasturi duha ini, mengenai pewangi duha ini, perfume duha ini, banyak faedah-faedahnya. Dan rezeki kita kalau setakat untuk beribadah, insya-Allah tak ada masalah. Kalau setakat untuk beribadah, untuk sedekah, untuk bagi kepada kedua ibu bapa kita. Hari raya ni beli dua untuk mak, ataupun beli satu untuk mak dengan ayah. Mak dengan ayah, kalau nak solat duha, nak solat tahajud ke apa, guna spray ni. Ini sah solat. Bagi kat dia, bagi dia makan. Mesti dia seronok. Orang lama mesti seronok. Sebab apa? Orang lama dulu-dulu. Masa tu tahun 60-an dulu. Mana ada pewangi lain selain daripada kasturi. Kasturi ya ada dulu. Sekarang macam-macam cipta lah. Macam-macam cipta. Macam-macam cipta. Jadi kita, kaedah pendidikan, suka kepada baungan Rasulullah ini, kita kena didik. Wan, kita kena didik Wan. Cantik Wan. Cara kita kena didik. Supaya apapun yang kita lakukan, wangi-wangian itu akan jadi kebiasaan, dan jadi tak boleh tak wangi, tak boleh tak bau kasturi, kerana kita sudah membiasakan. Macam kita makan lah. Kalau dah kita selalu makan nasi, tiba-tiba makan roti, satu hari boleh, lepas tu makan roti lagi, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah dilatih makan nasi. Makan nasi. Begitu juga wangian. Kita dilatih daripada kecil bau kasturi. Memang kita seronok bau kasturi. Bila bau kasturi, kita ingat inilah sunnah. Sebab kasturi disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasturi disukai oleh malaikat. Malaikat suka kepada bau-bauan kasturi. Dan kasturi, bau-bau wangi ini adalah bau wangi syurga. Syurga memang bau wangi. Tanah tu bau wangi macam kasturi. Tanah, bumi di syurga tu bau wangi. Langit bau wangi, semua bau wangi. Sumpah bau wangi. Allahu Akbar. Sekiranya mereka berbau kasturi duha,
tak menyenangkan, maknanya pada diri itu perlu dibersihkan. Wallahu a'lam, lebih kurang macam itulah. Sebab kasturi ni, kasturi duha itu brand. Kasturi inilah baungan Rasulullah. Jadi apabila baungan yang disukai oleh malaikat, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh syaitan. Jadi orang yang benci kasturi, bau kasturi ni lebih kurang macam itulah kan. Tapi kita kena polish lah dia. Kena polish. Sebab itu apabila dalam keadaan pemakaiannya, kita boleh pakai tebal, kita boleh pakai sederhana dan kita boleh pakai nipis. Kita boleh pakai nipis. Jadi untuk wanita, untuk cadangkan pakai nipis, paling nipis. Sama ada isteri ke, anak perempuan kita ke, pakai nipis. Ada cadangan daripada rakan-rakan kita supaya buat khusus untuk wanita supaya tidak terlebih spray. InsyaAllah nanti Atuk keluarkan. Sebab dia kena nipis. Wanita tak boleh tebal, Wan. Apabila dia tebal, maka dia menjadi fitnah. Apabila bau dia keluar pergi supermarket, keluar pergi tempat kerja, sehingga sepatut dia dapat pahala, dia dapat dosa akibat daripada pakai perfume yang tebal. Memang itu ada hadis sahih. Hadis sahih. Bahkan dikatakan sebagai penzina. Bahkan dikatakan sebagai pelacur apabila bau wanginya wanita itu melebihi daripada had. Seperti laki-laki. Tak boleh. Laki-laki tak apa. Laki-laki tak apa. Ataupun nawaitu dia. Aku spray hari ni, ramailah laki-laki ikut aku. Haram. Haram dawan. Haram. Sebab itu kaedah mengguna wangi-wangian ni jangan pandang lekeh, jangan pandang main-main. Sebab ada orang buat video, bau wangi berpaling benci macam ni. Tak boleh tu, tak boleh. Mungkin dia tidak menemui lagi hukum hakam hadis-hadis yang tidak dibenarkan. Wanita ini berwangi-wangian berlebih-lebihan. Wanita ini standard wangi-wangian dia setakat macam pakai odorono, macam pakai bedak powder, macam pakai kasturi yang nipis. Itu saja yang dibenarkan oleh syarak untuk wanita. Tapi kalau bau melintas saja, bau jauh kita bau dah. Kesian dia. Jadi kita cuba bantu mereka supaya mereka ni berbalik kepada pangkal jalan. Jadi setiap wangian 24 jam dalam rumah kita. Di rumah juga begitu. Rumah Rasulullah sentiasa wangi-wangian. Rasulullah membakar kemian, dan Rasulullah membakar buhur yang tu Arab bakar tu. Dan Rasulullah juga pada diri Rasulullah juga menggunakan kasturi itu, dia akan sentiasa wangi. Rumah Rasulullah sentiasa wangi. Rumah yang sentiasa wangi, rumah itu adalah dapat dijauhi daripada syaitan, insya-Allah. Dapat, dan malaikat rahmat akan suka datang rumah yang bau wangi. Bau wangi. Dan apabila sudah bau wangi apa semua, janganlah ada benda-benda maksiat pula dalam rumah kita kan. Ada benda maksiat. Jadi itu hanya satu faktor, bau wangi. Bau wangi kasturi itu adalah banyak membantu kita dalam soal kita beribadah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sesiapa yang berminat bolehlah terus pergi kepada beg kuning itu, beg kuning, dan buat tempahan melalui TikTok. Terima kasih banyak TikTok, kerana TikTok telah memberi ruang kepada Atuk idea selain daripada bertazkirah, berkongsi ilmu secara verbal. Hari ini tazkirah, berkongsi ilmu secara verbal dan bau wangi. Bau-bauan. Semoga Allah melindungi kita dari diganggu makhluk yang kita tak nampak dengan memakai baungan sunnah ini. InsyaAllah, InsyaAllah. Itu yang kita nak. Baungan wangi ini memang tidak disukai. Tidak disukai oleh syaitan dan makhluk-makhluk yang mengganggu kita. Tapi keadaan memakai itu biasanya pertama sekali niat lillahi ta'ala, aku mengguna ini kerana mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah menggunakan kasturi, aku menggunakan kasturi. Satu. Yang kedua, selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Mudah saja kita buat seperti itu. Jadi amalan itu mudah, tapi kita kena ingat, sekali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat 10 kali kepada kita. Bayangkan semasa nak pakai perfume kasturi duha, kita berselawat 3 kali kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 30 kali. Itulah kaedah kita nak memperbanyakkan pahala kita, mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembang-sembang pagi hari ini
Atuk nak pergi kepada tajuk kita hari ini. Semasa kita sembang-sembang pagi hari ini, kita pergi kepada tajuk kita. Di samping kita, kalau sesiapa yang berminat nak mengetahui mengenai kasturi duha, bolehlah. Boleh berhubung, boleh ambil beg kuning. Beg kuning atuk telah pun register secara rasmi, buka kedai di TikTok. Buka kedai di TikTok. TikTok ni tak boleh, tak buka rasmi. Nak bercamping-camping tak boleh, dia marah. Dia kena buat, bila kita buat live di TikTok, kita kena guna kedai dia. Tak apalah, kita gunalah. Sebab selama ni pun dah setahun lebih dah. Setahun lebih dah Atuk buat live tau. Setahun lebih dah. Ya Pak Subat. Mahabbah. Join. Terima kasih Pak Subat kerana join Atuk. Kerana join Atuk. Jadi Cook of the Day hari ini kita akan sambungkan tajuk kita. Di samping kita berbicara mengenai produk Atuk yang pertama. Produk yang pertama. Produk sunnah yang pertama. InsyaAllah akan dapat memberi manfaat kepada anda. Semoga menjadikan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita hari ini ialah kenapa takut mati. Kenapa takut mati? Itulah tajuk kita hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini kita masuk ke tajuk kita. Kita harus ingat dalam kehidupan kita ini, apa sahaja pun benda yang hidup, apa sahaja di atas dunia ini, semuanya akan berakhir dengan kematian. Bermula kehidupan, berakhir dengan kematian. Sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada pokok, semuanya akan menemui kematian. Jadi kenapa kita takut mati? Jangan takut mati. Jangan takut mati. Apabila kita mengetahui kematian itu pasti, tapi tarikhnya menjadi rahsia Allah. Kematian ini adalah tarikh rahsia Allah. Rahsia Allah tak beritahu tarikh kematian kita. Tapi tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya ada. Tahu seperti mana kata Nabi Daud, ya malaikat maut, kenapa engkau tidak memberi tanda-tanda bahawasanya aku sudah hampir kepada mati? Malaikat maut kata, dah banyak dah tanda ada pada diri kau. Dah banyak tanda, tapi engkau saja tak pasti, tak buat, tak tahu je. Malaikat maut kata, tanda-tanda orang yang sudah menghampiri mati. Pertama, rambutnya mulai putih, itu tanda. Matanya mulai rabun, itu tanda. Telinganya mulai kurang pendengaran, itu tanda. Kekuatannya mulai lemah, bukan macam dulu, itu tanda. Itulah tanda kita. Walaupun kita tak sakit, tapi tanda ketuaan kita itu. Itu tanda-tanda kematian. Sudah pun hampir. Itu contoh. Contoh. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Mengingati mati dan sentiasa bersedia menghadapinya. Ini orang yang cerdik. Orang yang bodoh ialah orang yang tidak menghiraukan kematian. Tidak menghiraukan kematian. Dalam soal kematian, hidup dan mati ini, bukan mati itu yang perlu kita fikir, tapi persiapan selepas mati itu yang perlu kita fikir. Apa yang kita sudah bersedia, persiapan kita, yang kita nak pergi ke sana. Macam orang yang pernah menunaikan haji ataupun umrah. Jadi katakanlah dia sudah confirm tiket untuk menunaikan haji. Haji. Apa persiapan yang kena buat? Pakaiannya, wangi-wangiannya, alat mandiannya, bagnya, pasportnya, wang. Kena bawa persiapan. Sebab kita nak menyempurnakan semasa ibadah haji kita itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Jadi kita kena menyediakan perkara itu. Menyediakan perkara itu. Begitu juga contoh analoginya mudah. Iaitu apabila kita membuat persiapan untuk menghadapi kematian, pertama sekali ialah pastikan solat 5 waktu lengkap. Kalau sebelum pada ni ada buat, ada tak buat. Sebelum pada ni ada khusyuk, tak khusyuk. Sebelum daripada ni ada jarang-jarang. Selepas ni terus buat. Sebab itu ada orang kata apabila nak beribadah, anggaplah engkau nak mati besok. Apabila kau nak mencari rezeki, anggap kau lambat lagi mati. Lambat lagi mati. Jadi apabila kita rasa besok aku nak mati dah ni, aku tak boleh tinggal solat hari ni. Tak boleh. Sebab bekalan yang paling penting untuk kita bawa selepas mati ialah solat.
Dalam tahajud kita doakan rindu kita nak jumpa Allah. Amin. Tapi bila merasakan diri banyak dosa jadi takut gini. Itulah. Itulah syair. Syair yang dibuat oleh, yang pernah dipopularkan oleh Imam Syafi'i. Ya Allah, aku amat takut kepada neraka-Mu. Aku tak layak masuk syurga ya Allah, tapi aku takut kepada neraka-Mu. Aku tak sanggup pada neraka-Mu. Aku tak layak pada syurga, tapi aku tak sanggup dengan neraka-Mu. Dengan ini bantulah aku supaya aku dapat masuk syurga tanpa hisab. Redha Allah, rahmat Allah. Tidak akan masuk syurga seseorang manusia itu kecuali dengan rahmat Allah. Amin. Itu yang penting, Wan. Itu penting. Jadi bagi orang yang cerdik, dia sentiasa ingat mati. Bila ingat mati, sebelum waktu solat dia dah sudah ready nak solat. Sebab apa? Sebab dia ingat mati. Ingat mati. Ataupun sebelum melakukan, apabila ada duit tambahan sikit, terus nak bersedekah. Sebab apa? Sebab dia ingat sedekah itulah simpanan yang kekal. Yang kita simpan, fixed deposit, ASB, simpan-simpan semua tu tak kekal. Itu bukan milik kita. Kita meninggal jadi milik isteri, jadi milik orang lain. Tidak kekal pun. Tidak kekal benda itu. Jadi yang kekal ialah apa yang kita sedekah. Apa yang kita sedekah itu kekal. Sebab itu ada orang kata bank kita ialah di masjid. Bila pergi masjid, masukkan duit dalam tabung. Itulah bank kita. Dan bank itu sampai ke akhirat, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Itu bank masjid. Tapi kalau bank ASB, letak ASB, BSN ke apa ke, tak sampai semua tu. Duduk situ je lah. Duduk situ. Orang lain yang enjoy nanti. Jadi bagi orang yang cerdik, sentiasa mengingati mati. Kenapa perlu ingat? Iaitu untuk standby, untuk buat persiapan, untuk mengumpulkan sebuah banyak pahala dan mengurangkan seberapa sedikit dosa. Amal makruf nahi mungkar. Buat yang diperintah oleh Allah dan tinggal yang dilarang oleh Allah. Itulah kuncinya. Jadi apabila sentiasa mengingat mati, kerana mati itu pasti. Cuma kita tahu bila. Inilah rahsia daripada Allah SWT. Kalau Allah bagi tahu awal-awal date of expired. Macam kita beli roti gardenia tu, ada date of expired. Hari ini last day lah. Kena makan semua. Kena makan semua. Habislah. Kalau ada date of expired, neraka kosong. Neraka kosong. Semua masuk surga. Semua masuk surga. Tapi kenapa Allah tidak memberitahu date? Sebab Allah nak uji kita. Allah nak uji iman kita. Allah nak uji iman kita. Allah nak uji kepada perkara-perkara lain. Adakah kita yakin kepada rukun iman 6 perkara lain? Adakah kita yakin adanya Allah? Ada kita yakin adanya malaikat? Ada kita yakin adanya syurga dan neraka? Itu sebab itu dirahsiakan kematian kita. Sebab yakin iman kita itu berada di tahap yang mana. Mati itu pasti. Mati itu pasti. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ini kebanyakan perangai orang-orang yang leka. Kerana dia memikirkan dia masih banyak masa. Alah, muda lagi. Allahu Akbar. Tapi kita harus ingat, bagi orang muda, atuk pun muda juga dulu. Banyak juga buat silap. Allahu Akbar. Ampunlah dosaku ya Allah. Ampunlah. Sebab akan ditanya, apa kamu buat masa mudamu? Dia pada mahsyar nanti akan ditanya, apa kamu buat masa mudamu? Akan ditanya. Akan ditanya. Kalau kita saya enjoy je, pergi di sekolah apalah, tak solat, pergi piknik, pergi situ, pergi sini masa muda. Habislah kau. Habis. Allahu Akbar. Jangan buat bro. Cucu-cucu atuk ni, jangan buat. Masa muda jangan cakap sekali. Sebab muda yang paling lama ialah muda di syurga. Muda yang paling lama sepanjang hayat ialah muda di syurga. Muda di dunia ini sekejap ya. Kalau umur 15 sampai 35 habislah muda. Habis dah muda. Lepas tu dewasa lah. Lepas tu tua. Habis. Maknanya dalam jangka masa 15 tahun. Paling lama 20 tahun muda kita. Itu saja. Tapi kalau muda di syurga, walaupun dah tua, apabila umur dah 60, 70, 80, 10, 100 kan, meninggal, masuk syurga, umur jadi 30. Muda. 30 tu pula tak akan tua-tua. Ya Faizal. Nur Putri, apa khabar? Terima kasih join tu. Rizal. Terima kasih Rizal. Zuang. Jadi bagi kita berusaha untuk masuk syurga kerana kita jadi muda. Kita jadi muda.
Tak ada orang tua dalam syurga, tak ada. Semua muda je. Semua muda. Semua orang muda sebaya je. Begitu juga wanita. Tak ada nenek dalam syurga. Ada satu kisah. Rasulullah bergurau dengan ibu susu dia. Dia bergurau dengan orang yang menyusu dia. Ya nak putri, Assalamualaikum tu. Selamat berpuasa. Lambat join pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. Nur, hari ini atuk lancarkan Kasturi Duha. Kasturi Duha keluaran atuk. Ada situ atas tu Haji Mat Atuk, ada atas ni. Haji Mat Atuk. Kemudian tagline dia, bau wangi dapat pahala. Kasturi Duha. Tengok apa ni tag beg kuning tu. Beg kuning tu. Ini pelancaran hari ini. Semoga mendapat barakah daripada Allah SWT. Semoga sesiapa yang menggunakan ini, niat aku mengguna ini kerana mengikut sunnah Rasulullah, maka wangi dapat, pahala dapat. Kempen lah sikit. Kempen sikit. Itu adalah kaedah kita berdakwah. Berdakwah dengan wangi-wangian. Jadi apa ni, harganya cukup special. Harga yang atuk jual di pasaran terbuka ialah RM29, tapi jual ikut TikTok RM19 saja. RM19 10 ml. Bau kasturi. Namanya Kasturi Duha. Kasturi Kijang lah, tapi atuk letak nama Kasturi Duha. Sebab duha itu adalah related dengan kuliah duha atuk. Atuk buat kuliah duha, kemudian atuk sentiasa menyarankan supaya solat sunat duha. Tapi boleh pakai juga untuk tahajud, boleh pakai juga untuk solat-solat 5 waktu, tak ada masalah. Nur putri, kalau berminat boleh. Untuk wanita ke atau boleh guna sama lelaki. Untuk family, the whole of family. Boleh. Cuma atuk nak sarankan kalau nak guna, jangan pakai tebal. Sebab wanita diharamkan pakai bau-baungan tebal. Pakai nipis je. Pakai nipis. Sekali spray dekat spray sini, sekali spray je. Ambil di sini, letak di mana-mana. Sekali, jangan serat, tak boleh. Tak boleh. Tadi di awal video ini atuk jelaskan, perfume ni kalau tak kena cara, kita wanita terutamanya pakai perfume yang berlebihan sehingga menjadi fitnah, dianggapkan seperti pelacur. Itu ada hadis tu. Dan dianggap seperti seorang pezina, zina mata. Ataupun kita pakai perfume kerana nak suruh laki-laki melihat kita. Itu lagi teruk. Jadi saya sarankan kepada Nur putri untuk mendapat redha, untuk mendapat pahala di mana Rasulullah pakai. Untuk laki-laki kita pakai pekat sikit, spray sikit. Untuk perempuan pakai very mild, untuk dapat sunnah saja. Sunnah saja. Maaf Tok, berhenti dulu. Silakan. Terima kasih Wan. Terima kasih kerana purchase Kasturi Duha. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya Tok. Itu sedikit mengenai Kasturi Duha. Di beg kuning tu ada Kasturi Duha. Kita sambung sedikit mengenai kenapa kita harus takut kepada mati. Sebab mati itu pasti. Mati pasti. Adakah cukup dengan rasa takut? Aku takut mati. Sebab apa? Mati ni dahsyat. Terima kasih Tok pencerahan. Nur putri, atuk ingatkan whatever apa saja perfume yang putri pakai, jangan tebal. Mesti mild. Biar bau tu macam pakai odorono, bau macam pakai powder, gitu je. Sedikit, cuma bau kasturi. Sebab kasturi itu adalah baungan yang disukai oleh Rasulullah. Malaikat suka kepada baungan wangi. Allah suka kepada bau-bauan wangi. Surga semuanya wangi. Jadi kita beramal dengan kewangian. Seolah-olah wangian itu sudah bermula pada diri kita sebelum kita masuk syurga. Amin. Jadi pakai mal. Jangan sekali-kali pakai untuk orang, ni mesti orang bau serat. Jangan. Pakai itu, ya Allah, aku niat pakai ini lillahi ta'ala, dan ini adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah. Kita kena ingat Rasulullah ini sesuai untuk diikuti oleh lelaki, wanita, kecil, tua, muda, Islam, bukan Islam. Sebab Rasulullah ini ialah pengutus rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Akhir Nabi. Rasulullah ini akhir Nabi. Apa sahaja Rasulullah buat sesuai diikuti oleh siapa sahaja dalam bidang-bidang yang mematuhi syariat. Itu. Terima kasih Nur. Dan satu lagi untuk makluman kepada rakan-rakan yang baru masuk, boleh dijadikan
Kasturi duha ini sebagai barangan sedekah untuk diletak di masjid. Bayangkan sedekah jariah. Kita letak di masjid, orang pakai, orang guna untuk solat. Allahu Akbar. Besarnya pahala kita dapat. Letak satu di masjid pun tak apa. Letak di surau pun tak apa. Ataupun surau di ofis pun tak apa. Contoh. Ataupun kita sedekah kepada orang miskin. Ataupun sahabat. Atau sedekah kepada kedua ibu bapa kita. Atau sedekah kepada adik kita. Kita sedekahkan. Sila guna ni. Ada juga objection daripada orang muda. Ini yang kita kena latih mereka. Sama juga latih mereka solat, latih mereka bercakap baik dengan orang tua. Wangian ni kena latih mereka menggunakan wangian sunnah, wangian Rasulullah. Lama kelamaan mereka akan biasa. Mereka sebab di syurga nanti wangian-wangian kasturi inilah yang akan menonjolkan kita. Menonjolkan kita. Terima kasih. Terima kasih Nur Putri. Terima kasih banyak. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ini ramai orang bercakap, saya muda lagi. Saya muda lagi. Allahu Akbar. Ramai rakan-rakan kita tak sakit, tak apa, tiba-tiba kita dengar sudah jadi Allah. Tak tahu. Ingatlah mati itu tiada syarat tua. Mati tidak syarat tua. Tidak kata tua kau mati, tapi tua itu salah satu daripada simptom kematian. Kematian. Tadi Atuk dah kata dah. Malaikat maut dah kata dah. Notice. Saya undur diri dulu. Terima kasih Putri. Terima kasih. Malaikat maut dah kata dah. Tanda-tanda kematian itu jelas. Bila rambut dah putih, putih kan, mata mulai kurang nampak, telinga mulai kurang dengar. Itu contoh-contoh lah. Contoh-contoh. Terima kasih Putri. Jadi ingatlah mati itu tiada syarat tua. Dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Tanpa mengira waktu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Atuk doakan supaya atuk dan rakan-rakan semua, keluarga kita semua, supaya mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, jangan matikan kami semua selagi tidak pasti kami mendapat syurga. Kita minta dengan Allah, ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali kau ganti dengan syurga. Jadi ya Allah, berilah umurku panjang selagi aku tidak layak masuk syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, aku memohon syurga-Mu ya Allah. Aku beribadat siang dan malam. Terimalah ibadatku ya Allah. Terimalah ibadat kami ya Allah. Jangan tolak ibadat kami ya Allah. Jangan batalkan ibadat kami ya Allah. Sesungguhnya ibadat kami ada cacat dan celah. Sesungguhnya ibadat kami tidak sempurna. Seperti puasa kami bulan Ramadan ini, ada kekurangan, ada cacat ya Allah. Tapi jangan tolak ya Allah. Terimalah, kesihanilah kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kesianlah ya Allah. Dan bantulah kami supaya kami jadi lebih baik. Bantu ya Allah, angkatlah kami supaya iman kami lebih baik. Bantulah kami ya Allah supaya lancar bacaan Al-Quran kami ya Allah. Beri kekuatan pada kami ya Allah supaya kami istiqamah. Istiqamah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya solat 5 waktu, solat qabliyah ba'diyah, solat duha, solat tahajud, dan solat-solat yang lain, supaya kami semua ini melayakkan mendapat rahmat-Mu dan terus masuk syurga tanpa hisab. Amin. InsyaAllah. Jadi itulah pengharapan kita dengan Allah SWT. Barakah bulan puasa. Mintalah apa saja. InsyaAllah Allah akan tunaikan. Barakah bulan puasa. Jadi rugi orang yang tidak memperkuatkan, memperbanyakkan, meninggikan iman, kekuatan solat, menambahkan solat dalam bulan Ramadan. Rugi. Dan Rasulullah kata orang yang paling rugi, orang yang paling tercela, orang yang paling rugi apabila habis bulan Ramadan, dosanya tidak terampun. Allahu Akbar. Apabila habis bulan Ramadan, dosa dia tidak terampun juga. Sebab apa? Sebab dia tidak beristighfar. Sebab apa? Sebab dia tidak bersungguh-sungguh beribadat. Sebab beribadat ni kena bersungguh-sungguh. Baru kita dapat tawakal. Bertapa tahap tawakal yang tinggi. Kalau puasa, kena bersungguh-sungguh, tak boleh main-main. Kalau solat, kena bersungguh-sungguh, tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Kesungguhan kita itu penting. Kesungguhan kita terlampau penting dalam untuk menerima redha daripada Allah SWT. God of the day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk hari ini. Mati itu pasti. Dan kenapa kita harus takut mati? Mati ini, apabila kita meninggal, matinya anak Adam itu, maka yang akan mengiringi ke kubur ialah 3 perkara. Pertama, harta. Harta mengiringi kita ke kubur. Kereta besar mengiringi kita.
Yang kedua, keluarga. Keluarga juga mengiringi kita ke kubur. Bini comel, isteri handsome mengiringi ke kubur. Dan yang ketiga ialah amal ibadat kita. Amal ibadat kita yang kita buat juga mengiringi kita ke kubur. Bila kita ditanam, kita dah jadi arwah. Kita jadi arwah. Kita sudah jadi almarhum, kita sudah jadi arwah. Maka dua balik. Harta kita balik. Tak ada orang tanah harta kereta dengan si mati, tak ada. Suami atau isteri balik. Tapi yang akan bersama dengan kita ialah amal ibadat kita. Amal ibadat yang akan bersama kita. Jadi kita dah tahu dah. Rahsia sudah pecah dah. Allah dah bagi tahu dah. Hanya amal ibadat engkau sahaja yang akan bersama dengan engkau di alam barzakh. Hanya amal ibadat. Jadi rugilah orang yang tak buat amal ibadat. Takkan dia nak mengharapkan siapa? Sesungguhnya kematian itu adalah keseorangan. Sesungguhnya kematian itu amat pedih. Sesungguhnya kematian itu amat gelap. Sesungguhnya kematian itu amat menakutkan, menggerunkan. Tetapi bagi orang yang membuat persiapan ibadah yang cukup, ibadah yang baik, peningkatan terutama dalam bulan Ramadan, bayangkan kita strike malam Lailatul Qadar sama dengan 85 tahun beribadah apabila mendapat Lailatul Qadar. Bayangkan solat kita tu macam kita solat 85 tahun pahalanya. Besar. Jadi untuk mendapat Lailatul Qadar, mulai malam ini teruskan. Day and night, bukan malam. Siang dan malam kita beribadah kepada Allah SWT. Tapi kerja macam mana tu? Kerja kau kata kena anggap sebagai ibadah. Niat, ya Allah, aku pergi kerja hari ini kerana Allah Taala. Aku bekerja kerana Allah Taala untuk mencari rezeki, untuk aku tanggung amanahku kepada isteri dan anak-anakku. Tanggung kita buat. Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi bagi orang yang membuat persiapan, apa persiapan yang kita buat tu untuk menghadapi kematian? Pertama sekali ialah solat. Sebab solat 5 waktu ini sudah pun dibocorkan rahsia. Soalan pertama ataupun ibadah pertama disemak di pada masa nanti ialah solat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Itulah semakan yang pertama. Yang menakutkan kita ialah kalau solat wajib itu kita gagal. Kalau solat wajib itu kita gagal, maka habislah. Ibadah-ibadah lain tidak akan dikira lagi. Itu yang menakutkan. Sebab solat wajib ini adalah solat fardu yang mesti ditunaikan. Mesti. Kalau tertinggal, qada. Dan mohon keampunan dengan Allah SWT. Jadi solat itu 5 perkara penting. Sebelum bercakap mengenai perkara-perkara lain, pastikan solat tidak tertinggal. Tapi dalam bulan Ramadan ini, kita tambahkan solat. Apa makna tambahkan solat? Bukan buat 6. Daripada 5 waktu buat 6. Daripada maghrib 3 buat 4. Tak boleh. Bukan tambah macam tu. Tambah solat ni bermakna kita solat 5 waktu sudah cukup. Kemudian kita tambah dengan solat sunat. Macam solat qabliyah ba'diyah. Kita tambah macam tu. Solat sunat, wudu. Selepas setiap kali ambil wudu, solat sunat. Solat sunat. Dan pastikan sebelum solat itu spray dulu. Spray dulu sedikit. Kasturi duha. Supaya wangi. Kasturi duha. Dan juga tambahkan solat-solat lain, tahajud. Kita bangun sahur. Tapi rugilah kita tak tahajud 2 rakaat. 2 rakaat je. Sajaku solat sunat tahajud 2 rakaat. Sebelum pergi makan. Isteri sebelum pergi masak. Suami sebelum pergi makan sahur. Solat 2 rakaat. Sajaku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kita harus ingat. Amalan. Selepas sahur. Sahur ni disunatkan akhir sahur. Kalau pukul 5.59 subuh, maka kita berakhir sahur pukul 5.30 ke, sahur kita lambat. Sebab pahalanya besar, barakahnya besar. Selepas kita sahur jangan tidur. Sebab masa akhir sahur itu Allah akan turun ke bumi. Semua malaikat akan turun ke bumi untuk mencatat pahala-pahala yang diamalkan oleh umat-umat Nabi Muhammad. Jadi rugilah kalau orang tidur. Bila malaikat datang nak catat pahala, engkau tidur.
Kau tidur, aku nak catat apa? Aku naik balik lah. Dia naik balik lah. Tapi kalau kita beramal, berzikir, baca Quran, maka masa itu akan dicatat pahala kita. Ada ulama kita, zikir yang paling mudah, yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dicatat oleh malaikat ialah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selepas kita sahur, sementara menunggu sebelum sahur kita solat tahajud 2 rakaat. Selepas kita sahur, sementara menunggu solat subuh, untuk solat sunat fajar, kita istighfar. Seberapa banyak mungkin. Kalau sempat 100, 100. Kalau sempat 1000, 1000. Bermula dengan astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang lagi, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang. Tapi cukup dah dengan astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah aku. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak. Sebab itulah akan dicatat oleh malaikat untuk dibawa ke langit. Astaghfirullah. Dan banyak fadilatnya. Orang yang beristighfar di antara akhir masuk solat subuh. Jadi apabila dengan azan Allahu Akbar, azan subuh, as-salatu khairum minan nur, sesungguhnya solat itu lebih baik daripada tidur. Azan kan, azan subuh, satu-satunya azan yang berbeza dengan azan yang lain. As-salatu khairum minan nur, solat itu lebih baik daripada tidur. Tapi sedihlah, ramai orang ambil lagi tidur. Jadi maknanya solat yang paling afdal jangan tinggal. Rasulullah tidak pernah tinggal solat sunat sebelum subuh. Masuk waktu subuh, terus berdiri solat sunat fajar 2 rakaat. Sajaku solat sunat fajar 2 rakaat. Ataupun sajaku solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Baca Al-Fatihah dan baca Qul Huwallah, cukup dah. Rasulullah baca surah pendek je. Kalau solat sunat fajar, Rasulullah baca surah pendek sebab masanya singkat. Pahalanya besar. 2 rakaat tak sampai pun 2 minit. Rasulullah kata siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, pahalanya di akhirat nanti lebih banyak, lebih besar daripada dunia dan isinya untuk seorang. Dunia dan isi ini lebih banyak lagi pahala untuk solat sunat fajar kepada seorang. Bayangkan. Allahu Akbar. Jadi solat sunat fajar, kemudian solat sunat, solat wajib subuh, solat subuh. Kalau solat di masjid itu yang paling cantik. Kalau solat di rumah, kalau boleh berjemaah juga dengan isteri, dengan anak-anak, sehingga selesai. Itulah cantik. Jadi persiapan kita untuk menghadapi kematian, pertama sekali semak solat kita. Cek balik solat kita. Abu Bak join, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari ini, Pak, ayah lancarkan minyak wangi kasturi, perfume kasturi. Kasturi Duha. Kasturi Duha. Ini kasturi Duha. Brenato. Brenato. Brenato iaitu kasturi Duha. Assalamualaikum, ayah. Salam. Hari ini produk baru tu. Produk dakwah. Roll spray. Roll ni atuk tengok, roll ni payah, kena genyeh payah. Walaupun kena genyeh lah. Tapi pakai spray lah. Spray set sikit je. Kasturi. Kenapa ayah pilih kasturi? Sebab kasturi ni wangian sunnah, wangian disukai oleh Rasulullah. Sukai. Cuma orang panggil kasturi kijal lah apa, atuk nak panggil kasturi Duha. Sebab atuk ayah nak kaitkan dengan kuliah duha ini. Kuliah duha ini kita buat waktu duha. Jadi banyak fadilatnya, banyak kelebihannya. Kita buat sebab Rasulullah suka pada wangian. Rasulullah siang dan malam sentiasa memakai wangi-wangian. Harga RM29 kalau mari beli dengan atuk. Tapi kalau beli kat TikTok RM19. TikTok beg kuning itu RM19. TikTok suruh jual RM19. Tak apalah. Sebab niat tu pun ini adalah jalur dakwah. Spray atas jadah. Comel. Tapi spray atas jadah tu parok lah. Tapi spray di body. Spray di nadi. Itu boleh. Tapi buat boleh lah spray atas. Cuma satu lagi ayah nak cadarkan,
ialah supaya jadikan kasturi duha ini bahan sedekah. Itulah pahala juriah yang besar, pahala sedekah jariah yang besar. Sebab kita letak di masjid, free for all, orang pergi nak solat. Bayangkan dia pakai perfume, kita nak solat. Bukan pakai perfume kita nak pergi disco. Kan? 19 di TikTok. Order dengan TikTok lah 19 ya. 29 ni open market tu buat 29. Tapi TikTok dia suruh diskaun. Tak apalah, tak kisahlah. Jadi Atuk sarankan sesiapa yang nak sedekah, setiap satu masjid letakkan satu perfume. Letakkan satu perfume. Kalau kita pergi di satu masjid, kita sentiasa bawa satu. Tiba-tiba kita pergi musalla tu tak ada perfume, kita ambil yang kita pakai tu letak. Tak apa, yang kita pakai pun kita letak di situ. Sebab sesiapa tu Imam ke tu Bilal tu siap nak pakai, biar dia pakai. Biar dia pakai. Jadi sedekah begitu. Ataupun jumpa dengan orang miskin. Orang miskin ni kalau kita bagi duit RM19, kan? Dia tak beli perfume RM19, kan? Dia beli makanan, dia beli pakaian, dia beli benda-benda yang penting. Tapi apabila kita bagi perfume, badan dia bau wangi, badan dia bau kasturi, bau sunnah, bau sunnah. Jadi kita melebar luaskan aktiviti sunnah kita itu kepada bau wangi, bau wangi. Sebab itu Atuk bincang-bincang, okeylah kita keluarkan satu wangian. Di samping kita tazkirah duha, kita memperkenalkan produk wangi-wangian. Sebab Rasulullah cukup suka kepada wangi-wangian. Malaikat suka wangi-wangian, Rasulullah suka wangi-wangian, Allah suka wangian. Di syurga hanya wangi saja, tidak ada busuk. Dan yang paling takut kepada wangian kasturi ini ialah syaitan. Syaitan. Terima kasih. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Acu klik beg tu. Beg kuning tu apa dia? Ayah pun tak biasa juga. Anak-anak rumah ni yang buat. Tak pandai-pandai pun. Tak pandai-pandai. Itulah. Jadi niat Atuknya ialah selain daripada untuk guna sendiri, sebab dah ramai ada kawan-kawan Atuk apa semua, dia sedekah banyak. Kadang-kadang bagi 100, macam-macam lah, 1000, 2000 pun ada. Jadi di antaranya bolehlah selit dengan kasturi duha. Letakkan 10 botol ke di masjid, letakkan kasturi duha. Sebab setiap orang yang nak solat dia spray, kita dapat pahala. Seperti juga selipar, kita beli, orang pakai, kita dapat pahala. Bayangkan untuk habis ni berapa lama kita dapat pahala. Pahala berganda-ganda. Berganda-ganda. Itu penting Pak. Jadi kaedah kita untuk memperbanyakkan pahala dengan sedekah. Dan sudah tentulah fadilat sedekah ni bermacam-macam. Untuk murah rezeki, untuk kita sehat, untuk kebahagiaan, untuk mengelak, untuk kita sehat, mendapat sentiasa sehat, memudahkan rezeki, menghilangkan penyakit. Banyak fadilat dari segi sedekah. Dan di antara bahan yang kita sedekah ialah kasturi duha. Kasturi duha. Kasturi duha untuk family. Kasturi duha ini Atuk minta dengan kilang itu supaya buat bawang ini untuk family. Cuma Atuk nasihatkan kalau wanita nak pakai, biar very mild. Sebab dalam Islam wanita tidak boleh pakai setebal laki-laki. Setebal. Rasulullah pakai tebal, tapi isteri Rasulullah semuanya pakai nipis saja. Bukan nipis saja, very mild, very mild. Tapi Rasulullah dia pakai tebal. Pakai tebal. Sebab Rasulullah ni apabila dia berjalan, dia lalu satu lorong, dia dah jauh dah pergi ke depan. Orang yang lalu dia kata, Rasulullah lalu ni, mana sampai kasturi, bau wangi Rasulullah itu, orang akan kenal. Sama juga apabila Rasulullah berhenti berborak dengan kanak-kanak, dia pegang kepala budak tu, kan? Dia gosok-gosok budak tu. Apabila budak tu balik ke rumah dia, mak dia bau, ini bau Rasulullah ni, engkau jumpa Rasulullah kan tadi? Sampai tahap tu. Popularnya bau Rasulullah. Rasulullah suka pada bau yang wangi, bau kasturi. Elakkan daripada pakai yang alkohol, yang ada subah, jangan. Yang ni memang sah solat. Sah solat. InsyaAllah tidak ada masalah. Itulah sama-sama hari ini. Ialah kenapa kita takut mati. Mati tak takut, tapi persiapan kita itu, adakah kita sudah yakin bahawasanya kita masa diadili di Malik Yaumiddin nanti, hari pembalasan nanti, judgment day nanti, adakah kita sudah standby, we are ready, adakah kita sudah ready? Begitu saja. Jadi ayat yang pertama, ibadah yang pertama yang kita kena ready
ialah solat 5 waktu. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Jadi sebelum kita meneruskan bual bicara kita take 5 membaca surah Al-Fatihah semana biasa, dan kita niat pahala Al-Fatihah ini semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, dan disampaikan juga kepada Rasul, para nabi, disampaikan juga kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, suami dan anak-anak, rakan-rakan sahabat, rakan-rakan quote of the day, atau muslimin muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Khususnya toki kita Nabi Adam AS. Semoga kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah di mahsyar nanti, dan kita bertemu dengan semua rasul-rasul, dan kita akan bertemu dengan semua nabi-nabi dan juga toki kita Nabi Adam AS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Assalamualaikum Haji Mak Yusri. Hey Mak Yusri, apa khabar bro? Untuk makluman Mak Yusri, hari ini Atuk lancarkan produk Atuk, iaitu perfume kasturi. Namanya Kasturi Duha. Ada keluaran Haji Mat Atuk ada atas tu. Tagline kita, siapa yang mengguna Kasturi Duha bau wangi dapat pahala. Macam mana nak dapat pahala tu? Kena niat. Aku pakai perfume Kasturi Duha ini ialah kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi Mak Yusri. Cuba tengok beg kuning tu. Beg kuning ada di bawah tu. Klikkan di situ. Boleh tengok beg kuning di bawah. Kau update day hari ini. Terima kasih. Terima kasih yang membeli. Terima kasih banyak. Dan Atuk doakan semoga mendapat manfaat. Mendapat manfaat dan kelebihan daripada mengguna quote of the day kita hari ini, iaitu Kasturi Duha. Kasturi Duha. Wangi, memang wangi. Wangi sungguh. Kasturi. Atuk suka daripada dulu lagi. Sebab itu salah satu daripada sebab Atuk suka jadikan bahan kursi. Bahan kursi dengan rakan-rakan. Mak Yusri tu, kedai gunting rambut tu, spraykan dengan Kasturi Duha. Mak Yusri, spray Kasturi Duha. Apa ni, kertas towel apa semua tu, biar bau Kasturi Duha. Kasturi Duha. Ada lagi beberapa produk yang Atuk keluarkan hanya kasturi saja. Macam Atuk nak keluarkan air freshener kasturi. Benda-benda macam tu. Sebab kita nak link dengan sunnah. Atuk nak link dengan sunnah. Jadi apa-apa yang kita buat, apa-apa pelakon yang kita buat, jika berkaitan dengan sunnah, halal dan sunnah, kita dapat pahala. Wangi dapat, pahala dapat. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Kenapa kita harus takut kematian? Kerana mati itu pasti. Tiap-tiap diri akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Awal-awal lagi. Ini adalah terjemahan daripada ayat Al-Quran Al-Anbiya, ayat 35. Jadi tiap-tiap diri kita ini yang hidup ini akan mati. Kami akan menguji. Allah akan menguji kita dengan kesusahan dan kesenangan. Ada susah, ada senang. Ada susah, ada senang. Sebagai ujian, cubaan. Adakah kita boleh lepas ujian ini? Dan kamilah akan kembali. Dan kita harus ingat, apabila kita gagal ujian atau kita berjaya ujian, kita pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Maha Pencipta. Jadi apakah kita sudah pun bersiap sedia. Bersiap sedia dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita. Tadi Atuk sudah menyebut bahawasanya ibadat yang pertama yang mesti dilakukan, jangan tinggal. Kalau tertinggal kena qada, ialah solat. Ada juga orang bertanya qada solat ni. Atuk nak berkongsilah mengenai dengan qada solat ni. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ali Imran ayat 185. Pasti akan mati. Solat wajib ini mengikut 4 mazhab semuanya
bersepakat bahawasanya siapa yang tertinggal kena qada. Kena qada. Kena qada. Jadi Atuk menyarankan supaya buat jadual qada. Jadual qada. Ramai ulama memberi jadual qada, cara nak qada. Cara nak qada ialah seperti kita kata qada solat subuh. Selepas subuh tidak ada solat. Selepas subuh tidak ada solat. Maka selepas subuh solat qada subuh 2 rakaat. Tak payah baca qunut. Selepas solat subuh, selepas zikir sekejap, terus qada 2 rakaat. Senang kan? Kemudian satu tempat lagi ialah selepas asar. Selepas asar juga tidak ada solat. Jadi selepas waktu asar, kita qada solat asar. Ataupun qada zuhur. Ataupun qada solat-solat yang lain. Solat lain. Sebab mungkin masa lain kita begitu dekat. Tapi ada orang yang qada waktu wajib solat ini mengikut waktu. Kalau apa ni, subuh, selepas subuh qada subuh. Kalau maghrib, selepas maghrib qada maghrib. Kalau isyak, selepas isyak qada isyak. Kalau asar, selepas asar qada asar. Tapi yang sebaiknya ialah qada itu dilakukan selepas ba'diyah. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, baru qada. Baru qada. Sebab solat ba'diyah itu penting. Ba'diyah itu penting. Sebab solat ba'diyah ini akan menjadi pelengkap kepada solat wajib yang kita tidak sempurna. Tidak sempurna yang kita amalkan, maka Allah akan mengambil pahala solat sunat untuk ditampung kepada solat wajib. Jadi jangan tinggal solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ini semua akan kami kira. Ada harga semua ni. Ada harga. Solat wudu, ini semua ada harga. Semua ada harga. Untuk diambil markah solat-solat wudu, solat-solat sunat tadi, letak kepada solat wajib. Jika ada lompong, ditampalkan. Jika kita lulus solat kita, maka kita akan diadili dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah sedekah, baca Quran dan sebagainya. Tapi kita kena pastikan kita lulus ujian solat. Ujian solat. Sema pagi hari ini, tajuk kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Dan Allah pun memang menegaskan, aku tidak jadikan manusia dan jin. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Jadi kita dijadikan oleh Allah untuk sembahnya. Sembah iaitu solat, buat baik, berpekerti yang tinggi. Sebagai contoh di mana yang peribadi Rasulullah. Sebab Rasulullah ni rahmatan lil alamin. Anak kecil, join, terima kasih. Arifah, terima kasih. Rasulullah ni rahmatan lil alamin. Rasulullah ni hadirnya Rasulullah memberi rahmat kepada sekalian alam. Kalau Nabi Musa, Nabi Musa untuk kaumnya. Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Nuh untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk semua kaum. Semua kaum. Sebab itu mukjizat Al-Quran sesuai untuk semua kaum. Bukan untuk orang Islam saja Al-Quran ini. Boleh jadi panduan kepada semua kaum. Orang bukan Islam pun jika mengikut apa yang disarankan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat dunia. Tapi akhirat dia tak selamat. Kerana apa? Kerana dia bukan Islam. Dia kena syuhadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia berpegang kepada Al-Quran dan hadis. InsyaAllah dia akan selamat dunia dan akhirat. Itu penting kepada kita. Jadi dalam kita berbicara setiap hari, kita berdoa dan kita cuba melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Semoga bulan Ramadan ini kita dengan tawaran. Bulan Ramadan ini tawaran pahala banyak-banyak, berganda-ganda. Tawaran pahala. Satu kebaikan dibuat 70 kali ganda. Satu kebaikan, satu sedekah dibuat, ada yang 700 kali ganda, ada yang 7,000 kali ganda, bergantung kepada niat dan keikhlasan kita. Jadi rugilah orang yang tidak mengambil kesempatan bulan Ramadan. Sebab Ramadan yang akan datang belum tentu sampai kepada kita. Sama ada dia tak sampai ataupun kita yang pergi dulu. Tapi kita berdoa, ya Allah,
panjanglah umur kami semua ini ya Allah, supaya setelah habis Ramadan kali ini, maka temulah kami dengan Ramadan yang akan datang. Awal-awal lagi kita minta dah. Dengan Allah ni kita kena minta awal. Jangan minta last minute. Kena minta awal. Kena minta awal ya Allah. Kita apa ni? Ramadan kali ini sudah pun lebih daripada separuh ya Allah. Aku berdoa ya Allah, kami berdoa ya Allah, semoga kami dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Terus minta. Sebab itulah 2 bulan sebelum sampai bulan Ramadan, kita sentiasa meminta dengan Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami supaya kami dapat bertemu dengan Ramadan. Berkat kita berdoa, Allah memanjangkan umur kita. Kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur kami supaya kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Kita berdoa, sentiasa berdoa, sentiasa minta. Allah menunggu kita minta. Allah tunggu, mintalah ya hambaku. Mintalah ya hambaku. Ya Abdillah. Ya Abdillah. Ya Abdillah. Ya hamba Allah. Hamba Allah. Allah saya sebut, ya Allah, ya hamba Allah. Mintalah padaku. Jadi kita minta, ya Allah, panjangkanlah umur kami semua, ya Allah. Panjangkanlah semua kami semua kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Jika berakhirnya Ramadan kali ini, ya Allah, maka temulah kami dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah, ya Allah. Kita berdoa sebenarnya jangan lupa. Jangan lupa. Dan yang penting juga ialah kita jangan lupa setiap kali ibadah yang kita buat. Ibadah tak kira lah solat ke, sedekah ke, apa ibadah yang kita buat. Wuduk, ambil wuduk ke, selepas ambil wuduk ke, selain pada doa ambil wuduk, kita mesti hadir dalam hati kita. Ya Allah, terimalah ibadahku ini. Ya Allah, jangan tolak ibadahku. Kena minta dengan Allah setiap kali kita beribadah. Setiap kali kita beribadah. Ya Allah, niatku pakai perfume kasturi Tuhan untuk mendapat pahala sunnah, sebenarnya sunnah Rasulullah. Janganlah tolak niatku ini. Contoh begitu. Contoh. Jadi kita kena minta. Kita harus membuat persiapan ini kerana jika disoal kita, masih hidupkah kita esok hari? Siapa boleh jawab? Masih hidupkah kita esok hari? Mungkin malam ini adalah malam terakhir untuk kita. Jika malam ini malam terakhir, ya Allah, ya Allah, kami mohon jika malam ini malam terakhir untuk kami, ya Allah, masuklah kami dalam syurga tanpa hisab. Ya Allah, janganlah mati kami sekiranya kami belum layak masuk syurga. Ya Allah, wafatkanlah kami jika kami layak masuk syurga. Rasulullah semasa nak wafat, Allah mengutuskan kepada malaikat maut supaya bertanya Rasulullah dahulu sama ada dia nak sambung nyawa panjang umurnya ataupun dia nak wafat. Beri pilihan. Rasulullah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilihan. Kita tak ada pilihan. Kita boleh memohon je. Allah tak bagi pilihan tapi mohon. InsyaAllah Allah berilah. Bercakap baik. Berdoa mau panjang. Kena doa. Rasulullah mereka mau datang, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanyamu, ada kau nak wafat ataupun kau nak panjangkan lagi umurmu? Apa kata Rasulullah? Aku nak bertemu dengan Maha Pencipta. Aku nak wafat lah. Dia nak bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Rasulullah tidak pilih. Umur 63 tahun Rasulullah wafat. 63 tahun. Muda sangat lagi. Muda lagi. Orang hebat-hebat. Sayyidina Abu Bakar umur meninggal 63 tahun. Sayyidina Umar meninggal 63 tahun. Ahli syurga semua ni. Allahu Akbar. Cemburunya kita kepada mereka. Cemburunya kita. Tapi kita rindui. Memang Abu Bakar bersama dengan Rasulullah. Memang Umar dan sahabat-sahabat lain. Abdurrahman bin Auf, Osman, Ali, Zaid. Semuanya bersama Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah juga pernah menyatakan, aku rindu kepada umatku. Rindu kepada umatku. Sahabat tanya, rindu kepada siapa ya Rasulullah? Kami berada di hadapan kamu. Kamu tu sahabatku. Tapi aku rindu kepada umatku. Walaupun dia tidak pernah melihat wajahku. Walaupun dia tidak pernah mendengar suaraku. Walaupun dia tidak pernah mendengar seruanku. Tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rindu kepadanya. Aku menunggunya di syurga. Aku menunggunya di mahsyar. Aku menunggunya di melintas siratal mustaqim. Dan aku menunggunya di syurga di telaga Kausar.
Siapa ya Rasulullah? Itulah umat yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah mendampingiku, tetapi mereka beriman kepada Allah SWT. Mereka membaca Al-Quran, mereka solat, mereka sedekah, mereka beramalkan sunnah-sunnahku. Semuanya ya Allah, aku rindu kepada. Siapa mereka? Kita lah. Kita ni dirindui oleh Rasulullah. Dirindui ya Allah, dirindui oleh Rasulullah. Rasulullah sedang menunggu kita. Rasulullah sedang menunggu di padang mahsyar untuk memberi perlindungan supaya kita tidak panas daripada cahaya matahari. Bagi kita orang yang solat, anggota wuduk kita bercahaya. Rasulullah kenal. Bagaimana sahabat tanya Rasulullah, bagaimana engkau kenal umatmu? Aku kenal sahabat aku bercahaya tangan wuduknya. Aku kenal sahabatku yang sentiasa berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Aku akan membantu dia. Aku memberi teduh semasa berada di pada mahsyar. Dan aku akan membantu dia semasa melintas siratal mustaqim. Jika aku nampak dia terhuyung hayang melintas siratal mustaqim, aku memberi syafaatku supaya dia boleh melintas siratal mustaqim. Jika kita sudah melintas siratal mustaqim, maka kita boleh minum telaga Zamzam. Kita boleh minum telaga Al-Kausar. Al-Kausar putih seperti susu, manis seumpama madu. Allahu Akbar. Rasulullah sedang menunggu kita di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, insya-Allah tunggulah kami di sana. Semoga kami diredha oleh Allah SWT. Kami juga akan mengikuti jejak-jejakmu ya Allah. Jejak-jejakmu ya Rasulullah. Ya Allah, peringatkanlah kami, permudahkanlah kami semua ya Allah, supaya kami boleh mengikuti jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak sahabat Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah berikan kepada para nabi, para anbiya, para rasul, para ahli syurga. Sebab itu kita sentiasa hafal dalam baca Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah supaya kita baca 17 kali satu hari, supaya kita menuju jejak-jejak Rasulullah, kita menuju jejak-jejak sahabat Rasulullah, kita menuju jejak-jejak Sayyidina Abu Bakar. Kita akan bertemu di sana insya-Allah. Jadi rugilah, amat rugi dan malang orang yang tidak menekankan kepada ibadah dalam bulan Ramadan, ke mana pahalanya begitu banyak. Terutama Lailatul Qadar, sama dengan 85 tahun jika kita beramal di malam Lailatul Qadar. Bayangkan sekali kita dapat, bayangkan kita sudah dapat 80 kali Lailatul Qadar sepanjang hayat kita. Berarti 850 tahun ibadat kita yang kita akan bawa untuk bertemu Allah di pada mahsyar nanti. Jika kita bertemu dengan Lailatul Qadar 20 kali sepanjang umur kita, berarti 1700 tahun kita telah bertemu, kita telah mengumpulkan pahala kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah orang yang tidak menekankan ibadah. Bangunlah tahajud. Tahajud selain daripada solat sunat yang besar semasa kita bersahur, maka buatlah 2 rakaat paling kurang. Paling kurang 2 rakaat tahajud dan beristighfar astaghfirullahalazim sementara menunggu subuh. Tetapi malangnya ada lagi orang-orang sekarang sanggup tidak bersahur. Bila dia sanggup tidak bersahur, bererti dia tidak tahajud. Bererti dia tidak beristighfar sementara menunggu masuknya waktu subuh. Sedangkan istighfar waktu menunggu subuh, semua malaikat turun ke bumi untuk mencatat pahala kita. Tapi bagi orang yang tidak bersahur, kononnya aku tak perlu sahur, aku kenyang puasa esok. Bukan itu. Bersahur ni bukan untuk kenyang, bukan itu. Bersahur ni adalah untuk mendapat fadilat pahala yang barakah. Ada barakah di dalam sahur, satu. Yang kedua, untuk mendidik kita bangun untuk tahajud. Mendidik kita bangun awal pagi. Yang ketiga, apabila kita bangun bersahur, pasti kita tidak akan miss solat subuh. Solat subuh tidak akan, sebab itulah dalam solat subuh ada azan khusus. As-salatu khairum
minan nar. Solat itu lebih baik daripada tidur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah quote of the day kita hari ini. Kita tidak takut mati, tapi kita takut bekalan kita tak cukup untuk membolehkan kita masuk syurga dan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Akhir kata, terima kasih banyak rakan-rakan sahabat daripada Indonesia. Indonesia kalau memerlukan perfume Kasturi Duha, boleh direct beli dengan buka beg kuning TikTok, di TikTok, kedai TikTok, Atuk dia buka kedai TikTok. Rakan-rakan daripada Singapura, Kamu, rakan-rakan yang lain daripada Medan, daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, siapa yang berminat untuk berwangi-wangian dengan kasturi dua, iaitu kasturi sunnah, iaitu sunnah bau wangian yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tagline produk Atuk ialah bau wangi dapat pahala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sallallahu ala